Okey, dah start recording, okey. So kita akan mulakan dengan kita hari tu kita dah buat satu contoh, betul? Okey. So saya nampak macam ramai lagi yang tak hantar tugasan, maksudnya ramai lagi yang tak faham. Hari ini kita ke objektif yang nak buat dalam Excel ataupun Google Sheet. Okey, kalau kamu rujuk kat Google Classroom, cikgu dah baru postkan latihan untuk soalan nombor 4 dan nombor 5, 5 dan 6. Sorry. Okey, so dalam tajuk ini, semua penyata kewangan adalah berdasarkan imbangan duga. Okey, dia akan bagi soalan dalam bentuk imbangan duga. Lepas tu, kita kena buka akaun perdagangan. Okey, di bawah bahagian akaun perdagangan, kita sambung dengan akaun untung rugi. Lepas tu baru kita buat yang dapat untung besar ataupun rugi besar, baru kita buatkan pernyata kedudukan kewangan. Okey, ketiga-tiganya adalah ada format ya. Okey, kamu kena ingat akaun perdagangan perlu ada apa? Akaun untung rugi ialah hasil dan belanja yang paling senang. Okey, lepas tu pernyata kedudukan kewangan dia ada aset bukan semasa. So semua item tu kamu kena hafalkan. So sementara tu kamu boleh rujuk lah. Okey, so soalan 4 hari tu, soalan 4 hari tu punya. So yang ni saya tengok hanya 2 orang saja yang hantar. So saya bagi kamu petunjuk ataupun bimbingan. Okey, so ni imbangan duga yang kamu ada. Okey, lepas tu kamu kena pasti. Sekarang kita nak buat apa? Akaun perdagangan dulu. So kita nak buat akaun perdagangan, kita mesti ada jualan dengan pulangan jualan. Jualan tolak pulangan jualan, kita dapat jualan bersih di bahagian mana? Okey, kita akan dapat di bahagian kredit Okey, ikut saja. Lepas tu bola debit, kita start dengan inventory. Lepas tu belian, kita tambah angkutan atas belian. Lepas tu kita akan dapat macam ni. Okey, ni ialah jawapan yang Jenting bagi Okey, Jenting postkan. Okey, sebab dia lebih jelas, so saya ambil Jenting punya. Okey, so ini ialah format macam mana. Atas sekali ni ialah nama kedai. Okey, lepas tu kita tuliskan akaun perdagangan dan akaun untung rugi bagi tahun berakhir 30 September. Okey, ikut soalannya. Okey, so kita buat bentuk T, lebih mudah. Jualan, pulangan jualan, jumlah bersih ni kamu isikan. Okey, inventory awal kita mulakan dulu. Lepas tu belian tambah angkutan atas belian. Angkutan atas belian ni apa? Angkutan atas belian kita beli benda, kan macam kita beli kat Shopee ke Lazada, dia ada plus shipping fee. Okey, shipping fee ni adalah angkutan atas belian. Okey, so bila kita tambahkan dua ni, kita akan dapatkan jumlahnya di kotak ni. Lepas tu kita kirakan kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual kita ambil inventory awal tambah dengan belian bersih ya. Okey, dah dapat kos barang untuk dijual, kita tolak dengan inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Okey, lepas tu untung kasar kamu nanti kamu cuba buat, dapat tak jawapan dia sama. Okey, lepas tu kita nak buat pernyata kedudukan kan. Ini saya dah rasa dah lari sikit. Okey, sebenarnya bukan perlengkapan ni. Akaun untung rugi ni adalah daripada sewa ya. Okey, atas ni semua ialah pernyata kedudukan PKK. Sekarang kita nak buat akaun untung rugi. Okey, sewa ialah belanja. Okey, tadi angkutan atas belian adalah di akaun perdagangannya. So yang ada dalam angkutan atas jualan ni ada kat sini Okey. Saya skip. So kamu jangan confuse Sekarang cikgu jelaskan ni ialah untuk akaun apa? Untung rugi. Okey, sewa kamu kena highlight kan. Okey. Yang cikgu tandakan yang ni kamu highlightkan. Highlightkan. Sewa ialah belanja, angkutan atas jualan adalah belanja, insurans, okey, hutang lapuk. Apa tu hutang lapuk?
hutang ni ialah kamu punya customer, okay, ABT kamu, dia hutang kamu kan, dia belum bayar. Lepas tu tiba-tiba orang tersebut meninggal ke, dia lari ke, ataupun syarikatnya tertutup ke, okay, kamu tak dapat kesan lagi. So, dia menjadi hutang lapuk. Maksudnya kamu demakan sajalah duit tu. So, dia jadi belanja. Kadar bayaran, ingatnya kadar bayaran ialah bil-bil. Okay, pun dibelah debit. Okay, lepas tu faedah diterima, komisen, upah dan gaji belanja, membaiki, lepas tu belanja promosi, alat tulis dan pos. Okey, semua ni ialah kamu punya belanja. Faedah diterima. Okey, apa yang kat sini? Komisen. Kamu tengok komisen ni dia ada dua-dua belah. Okey, apa bezanya? Boleh tak seorang beritahu saya? Satu debit, satu kredit. Kalau belah kredit ialah apa? Boleh seorang beritahu saya? Okey. Okay. Dan ni ialah kelas tadi. Ada tak siapa boleh beritahu? Sorry, kelas kod dah ubah. Tadi ialah pelajar 4ST. Okay. Siapa-siapa? Volunteer? Kenapa dia ada dua-dua? Okay. Di belah kredit yang ni ialah commission di apa? Terima ke? Diterima ataupun diberi? Kamu ada dua saja pilihan kan? Diterima. Okay. Yang mana satu diterima? Okay, sekarang saya tanya yang ni. Terima ke beri? Terima. Okay, betul. Ni ialah terima diterima Okay, di belah kredit ialah hasil. Hasil ialah kamu terima. So, yang 360 ni apa? Diberi. So, diberi maksudnya kamu bagi orang. Mengacau. Okay. Sorry ada technical problem. Okay. So, kamu tengok yang ni. Okay, nanti kamu semak balik. Untung kasar kamu akan dapat RM12,085 Okay, untung kasar ni akan dibawa ke bahagian kredit hasil ya. So ni untuk perniagaan ni, urus niaga ni, dia akan dapat rugi bersih. Okay, di mana? Kalau rugi bersih, kenapa dia rugi bersih? Maksudnya kamu kirakan yang ni, 3 angka di sini. 3 angka di sini adalah kurang daripada belanja kamu. Okay, bagaimana kamu dapat hasil rugi? Kenapa saya punya pen ni? Okay, sorry Okay, rugi bersih ni dia tak dapat tekan. Okay, saya tak dapat guna pen hari ni. Okay, rugi bersih ni adalah dapat daripada belanja tolak hasil ke hasil tolak belanja? Hasil tolak belanja. Hasil tolak belanja. Betul ke? Kalau hasil tolak belanja kamu akan dapat negatif kan? Sekarang siapa yang lebih banyak? Kamu rugi ni sekarang. Kamu rugi. Maksudnya kamu keluar lebih banyak duit. So, kamu ambil belanja. So, senarai belanja di sini. Saya connect. Okay, connect sekali lagi. Kat sini ialah belanja ya. Okay. Di sini ialah hasil. Okay. Kamu tekan kalkulator. Okay. Sebab tu saya nak kamu guna Excel. Semua ni, siapa yang lebih? Dengan ni. Siapa yang lebih? Okay. So, Yenting dia dah kirakan betul tak? Belanja di sini ialah 21060. Okay. Lepas tu kamu tengok belah bawah, Yenting dia ada tuliskan dengan pensel. Okay. Yang ni ialah 13025. Siapa yang lebih?
belanja lebih, betul tak? Belanja lebih banyak. So, belanja lebih banyak, duit kamu banyak yang keluar. So, kamu akan dapat rugi bersih. Kamu akan dapat rugi bersih. Maksudnya kamu ambil yang ni, belanja tolak dengan hasil. So, kamu akan dapat jawapan di sini. Okey? Boleh? So, lepas ni esok cuti, saya harap kamu gunakan masa dengan baik. Boleh cuba siapkan. Okey? Lepas tu ni ialah penyata kedudukan kewangan. Okey? So, soalan dia perlukan modal kerja. Modal kerja kamu kena buat dalam bentuk pernyata lah. Tak boleh buat dalam bentuk T. Okey? Cuba buatkan. Lengkapkan. Okey? Ini ialah soalan yang 5. Soalan 5 yang saya nak bincangkan hari ini. Okey. Soalan 5 ni, dia nak kamu buat apa? Tengok bawah sekali ya. Dia nak kamu buat akaun perdagangan dan untung rugi dalam bentuk T ya. Lepas tu pernyata kedudukan pun dalam bentuk T. Lepas tu dia ada soalan C dan soalan D lagi. Okey, kamu buka buku kamu kalau tak nampak soalan kat satu. Dia nak buat dalam dua bentuk. Okey, satu ialah bentuk T, satu ialah bentuk pernyata. Okey. So, apa yang kamu buat dalam bentuk T, kamu mesti kena ingat I pop up saja. Okey. So, nama kedai, okey, dah buat bentuk T, nama kedai. Lepas tu bawah ni kita nak buat akaun apa dulu? Sebelum kita nak buat ni, kita kena akaun perdagangan ya. Okey. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember, betul tak? 31 Disember 20x3. Okey? So, kamu kena sediakan yang ni. Okey. Baru kita pergi ke step satu ni Okey, sekarang kita rujuk balik soalannya. Okey, saya harap kamu ada buku kerja kamu di tangan kamu. Okey. So, kita sama-sama highlightkan. Akaun perdagangan mula belah debit Okey. Debit kita start dengan inventory. Okey, kamu catatkan. Ataupun kamu ada kertas conteng ke? Kamu buat bentuk T. So, kita atas sekali dalam akaun perdagangan kita catatkan inventory awal dulu. Lepas tu belian. Belian kita tolak pulangan belian. Okey, tolak pulangan belian. Okey, kita sekarang nak cari belian bersih. Okey, belian bersih kita tolakkan 23220 tolak dengan 360. Okey. Lepas tu kita akan dapat cari kos barang untuk dijual. Inventory awal yang tadi kita ada kat sini 2,500 ni kita tambah dengan belian bersih di sini. Okey, kita akan dapat 25410. Okey. So saya rasa saya cakap macam ni kamu rasa macam kabur, betul tak? Sebab saya tak tunjukkan dalam bentuk Excel kan. Okey. Saya nak kamu dapat bayangkan dia punya flow. Okey, lepas kita dah dapat kos barang untuk dijual, kita akan dapat kos jualan. Okey. Lepas tu kita akan dapat nak cari sampai kos jualan kita stop. Okey, kita pergi belah kredit pula. Belah kredit ialah jualan tolak dengan pulangan jualan. Dapat jualan apa? Jualan bersih. Okey, lepas kamu comparekan jawapan. Debit lebih banyak ke? Kos jualan lebih banyak ataupun jualan bersih lebih banyak? Kalau apa? Kalau jualan jualan bersih lebih banyak, kita dapat untung kasar. Okey. Ni. Dia punya flow ialah macam ni So yang tadi cikgu cakap ni, kamu kena tulis begini. Kita dapat untung kasar. Okey. Maksudnya bila kita tambahkan tolakan ni, kita dapat 25300 kan. Okey, kos jualan yang tadi kita dapat hanya 18,340. So yang mana lebih banyak? Jualan bersih lebih banyak, betul? So kita akan dapat untung kasar. Okey, tadi soalan 4 kita dapat rugi. Sebab di jualan ni lebih kurang kan? Okey. So, boleh tak? Dapat ikut tak? Okey, seterusnya, bawah ni ialah apa? Belanja ya. Di sini adalah dia punya
Seal. Okey. So, lepas tu baru kita bawa ke pernyata kedudukan kewangan. Okey, nanti slide ni saya akan postkan dalam grup kamu. Kamu boleh cuba buat untuk soalan 5. Okey, tujuan saya hari ini nak ajar kamu gunakan Excel. Okey, so saya keluar dari sini. Okey, so kalau dalam Google Classroom, saya baru postkan. Kamu lihat di sini ya. Untuk tugasan hari ini, semua akan terima satu file Excel. Okey? Kamu akan terima satu file Google Sheet ni. Semua orang akan terima atas nama mereka sendiri. Akan ada nama di depannya. Okey? So, file ni, kenapa kosong punya? Okey. Saya buka yang ni. Kenapa jadi kosong punya ni? Saya dah terdelete saya. Okey, saya terdelete tadi tak. Okey, nasib baik boleh recover balik. Okey, ni file asalnya ya. Okey, sekarang saya nak kamu kalau guna handphone dapat buka tak? Susah sikit. Ha? Kalau Boleh tapi kecil Tapi nak tekan. kamu kena zoom in, zoom up kan, kena guna jari kan. Okey, tak apa, kamu buat perlahan-lahan. Okey, so kamu cuba insert nombor-nombor ni. Inventory kena letak di mana? Di sini So cikgu highlightkan So yang ni nak highlightkan tak? Perlu tak saya highlightkan tempat yang kamu nak isi? perlu Boleh, perlu. Ha? buat Ataupun kamu boleh rujuk sendiri. Okey. Highlightkan macam. Okey, saya nak bawa message kat sini ialah okey, contoh soalan 5 ni Okey, apa yang kamu nak type di sini? 2500. Betul? Betul tak soalan yang saya tengok ni? Okey, lepas tu belian saya type di sini Okey, saya tak nak colorkan lah. Nanti memeningkan. Okey, belian kamu akan type di sini sebab kita nak cari belian bersih kan? Okey, so kamu type 23220. Saya tak nak kamu guna calculator ya. Okey, just kurungan 310 kan? Kurungan 310. Boleh nampak tak? Ataupun saya nak besarkan? boleh nampak. Okey sampai sini Okey, so sekarang bila kamu letak kurungan, dia automatic tau. Dia automatic dia akan keluar minus macam ni. So saya rasa paparan dalam handphone dia lain kan, dia menegak. Formulanya tulis di bawah, betul tak? Kalau di komputer formulanya tulis di atas. Kalau di handphone formulanya tulis di bawah. Okey, so yang ni macam mana saya nak tuliskan yang ni? Di kolom yang warna biru sekarang yang berkelip ni. So saya kena typekan, kamu boleh rujuk buku teks sum. Sum untuk apa? Kamu buka kurungan, kamu highlightkan 2 ni. Okey, B5 B6 maksudnya apa? B ialah kat atas ni lajur B row yang ke-6. Okey, kolom B row yang ke-5 dan 6 saya tambahkan. Okey, tutup. So dia akan kirakan. So ni yang nanti saya akan semak. Okey, untuk TP6. Kamu tahu masukkan formula. Okey, berpandukan jawapan yang cikgu bagi tadi, saya nak kamu buat satu soft copy saja. Okey. Sekarang kos barang yang dijual. Apa yang saya nak tambahkan? Kolom mana? Boleh seorang beritahu saya? Saya nak sum mana? Saya nak tambah kolom mana? Sekarang kos barang untuk dijual. Saya nak tambahkan 2500 dengan bawah ni kan? Sebenarnya kita boleh tarik saja. Okey? Tarik dia sampai bawah. Sebenarnya dia C4 tambah dengan C berapa? 7. Okey. Kalau kamu tak nak tulis sum pun tak apa. Kamu boleh terus klik C4 tambah dengan C7. Pun akan dapat jawapan. So sama ada kamu buat sum, kamu highlightkan semua ni ataupun
kamu type C4 tambah C7. Okey. Inventory akhir ni, ada tak formula? Tak ada formula yang ni kena type Okey, so 7070. Kalau kamu terus letak negatif pun dia akan tolong kirakan. Okey, kos jualan, nak kira macam mana kos jualan? Sama dengan apa? Okey. Paling senang kamu letak sum saja, letak kurungan. Okey. Kamu highlightkan dua ni. Kalau guna jari senang tak kamu nak highlightkan? Susah. Susah. Itulah saya nak hadiahkan kamu pen yang boleh tulis kat handphone tu. Kat Shopee ada jual. Dia lebih kurang RM3 lebih. Okey. So yang guna handphone, kamu langsung tak ada komputer ke apa? Tak. Kalau ada ada pun abang punya lah dia guna, so tak boleh nak kongsi. Okey, kalau susah nak highlight, susah nak highlight kamu type sajalah. Kamu boleh type kan? Sum Boleh. kurungan C berapa sampai C berapa. Boleh. Kalau handphone kat bahagian bawah kan, betul tak? Boleh tak Betul. seorang sharing? Okey Putri, kamu share handphone kamu sekarang? Info saya yang ni tak ada Google Docs, so guna handphone lagi satu. Tapi Okey. Ada tak siapa nak sharekan paparan handphone? Fu Yingxuan Fu Yingxuan nak sharekan tak? Siapa? Yanting? Yanting guna laptop kan? Siapa lagi yang guna handphone? Okey. So nanti kamu ikut saja buat perlahan-lahan. Okey. Ulangan jualan berapa? Jualan kamu typekan jualan 52700, lepas tu kamu typekan dia punya ni ialah tolak. Okey, cikgu tak letak kurungan, cikgu terus letak tolak pun boleh. Okey. Lepas tu ni sama juga dengan sum, buka kurungan. Okey. Kalau kamu tak dapat highlight, kamu tulis F berapa? Lama tutup pula. Tengok. Kalau tersalah type, dia akan keluar macam ni. F berapa ni? Kita tengok betul-betul. F4 dengan F5. Okey. Maksudnya yang ni sama dengan F4. Lepas tu bertindih F5. Boleh tak? Okey, dia dah keluar kan? Okey. So, sekarang kita bandingkan. Okey. Kos. Okey. So, jualan bersih lebih banyak. So, untung kasar kita sama juga dengan apa? F ni. Okey. Tolak dengan C10. Okey. Dapat jawapan kita. So, kita seimbangkan. Betul tak? Sama juga dengan sum. Okey. Untuk dua ni. Dapat 52. Okey. So yang ni pun sama, kita seimbangkan dia ya. Okey. Dah seimbang ya, kedua-dua belah dah seimbang. So untung kasar ni, okey, untung kasar ni adalah dari mana? Daripada C11. Okey, tekan sama dengan saja. Automatik nombor ni akan ke sini. So bila saya tekan ni, saya akan nampak formula C11. Okey, lepas kamu key in kan, so yang ni bawah ni ialah formula apa? Formula kat sini ialah sama dengan sum. Okey. Semua angkutan sampai untung bersih. Sampai mana? Untung bersih pula. Sampai 17 ya? Okey, sampai 17. Lepas tu formula di sini pula. Untung bersih kamu. Ni ialah jumlah semua ya. Sum untuk keempat-empat ni. Okey. Nanti untung bersih kamu sama juga dengan yang ini. Tolak dengan belanja yang kamu dah buat. Okey. Betul tak? Okay, kamu cuba Okey, lepas tu kamu kena sediakan pernyata kedudukan kewangan. Okey? Boleh? Boleh.
Kalau siapa yang guna laptop tu kamu boleh buat soalan 6 sekali. Okey? Kalau ada masalah, kalau ada masalah kamu buat satu soalan guna soft copy saja. So kamu dah dapat TP 6. Okey? So soalan 6 kamu boleh buat dalam kertas testpad ataupun buku kamu. Ada soalan lagi tak nak tanya? Tak ada. Tak ada So tugasan kamu hari ni adalah buat 2 soalan ni. Kalau kamu ada laptop, ada kemudahan, kamu buat kedua-duanya dalam bentuk soft copy. Kalau tak, kamu buat sekadar buat satu soalan saja. Okey? Buat satu soalan yang menunjukkan kamu buat pernyata kedudukan kewangan dalam bentuk TMK. Okey? So, kalau tak ada masalah, kamu gunakan masa yang ada ni, kamu cuba buat. Boleh? Boleh. Okey, saya tak nak ada siapa yang ada masalah boleh tanya ya. Okey. So kalau tak ada, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, Terima kasih terima cikgu. kasih. Cikgu. Okey, bye. Okey, saya stop. Okey.